Ashraf ni dia tengok mana dia untung. Wow. Ada ketika dia You are really on fire today, man. Ada ketika dia akan pergi ke Zaid. Dulu kan dia tak suka Zaid. Okay. Kita anggap mungkin ada orang yang rasa dia berani. Tapi dia tengok Masan tak boleh nak pergi, dia corner balik. So I guess we found your kryptonite. Assalamualaikum. Kembali ke episod Keluar Sekejap bersama saya Syaril Hamdan. Dan saya KJ. KJ ni bulan Jun, bulan baru, new month, new moon, blue moon. Ada berkabung sikit ke kekalahan kepada Manchester City semalam? You saw me standing alone. You saw me standing alone. Ini untuk trivia, untuk mungkin tak ramai orang tahu. KJ ramai orang tahu pasal ramai You Never Walk Alone. You'll Never Walk Alone. Dia tak tahu lagu Blowing Manchester Bubbles. City tu. Blowing Yeah, Bubbles I'm pun orang tak Forever tahu Blowing kan. Bubbles, yeah. Yeah. So Tapi Blue Moon ni adalah lagu Man City. Unofficial terror song for Manchester City fans. KJ tahu, have you ever wondered kenapa some of these English clubs ambil lagu-lagu lama daripada Amerika Syarikat? Yeah, I don't know where it starts, but I've read it before. I've forgotten. Tapi memang Man City. But kenapa kita cakap tentang Man City ni? Okay. Tak, dia macam ni KJ. Sebenarnya walaupun kita ada saingan, tapi kita sanggup bersatu hati demi mengelak mudarat yang lebih besar, iaitu Liverpool. Yeah. Okay. Jadi tak apalah, Man City ni saya provoke sikit je. Ya. Tapi akhirnya Tetapi sebenarnya kita tengah cakap tentang kekalahan Man United semalam. Dan kekalahan yang agak, it wasn't a great game lah. You know, it wasn't even an entertaining game. Tapi Man City scored in the first minute. Yes. Dan saya nampak United kejar all the way from then on. Tapi tak boleh nak penetrate apart from the penalty. Tapi isu dia sekarang ni adalah satu dunia sekarang ini adalah penyokong Inter Milan. Sebab Inter Milan saja yang boleh mengelakkan mudarat besar, iaitu Man City menang treble. Sebab hanya satu klub saja selama ni yang telah menang treble daripada England, iaitu tidak lain tidak bukan Man United. So go Inter Milan. Minggu depan final? Yeah, I think so. Next week. Yeah. Soon. Anyway, yep. Okay, itu sindiran kecil saya kepada KJ. Tapi KJ, kita pun disindir. Kita disindir sikit. Mungkin kita akan bincang lebih banyak selepas ini. Kita disindir oleh Presiden UMNO, Setiausaha Agung UMNO, yang mengatakan bahawa ahli-ahli yang telah dipecat ataupun digantung dialu-alukan untuk datang ke PWTC untuk Perhimpunan Agung yang akan datang. Apa perasaan? Untuk update sampin. Untuk update sampin katanya. Yeah. Saya punya pandangan KJ, actually, you know, to be fair, this is fair lah on the part of President. Kita pun kadang-kadang, KJ pun selalu sindir dia dalam Keluar Sekejap ni. Daripada 5 sindiran KJ, saya tak ikut 4, 1 saya ikut. Sure. Tapi dia nak sindir, kita pun terima dengan hati yang berjenaka. Tapi yang tak style ni Setiausaha Agung lah. Ashraf Wajdi ni, bagi saya macam Datuk Zaid ni, apa punya perasaan pun, dia nak tikam ni, dia ke depan dia tikam tau. Dia pegang dia tikam. Tapi Ashraf Wajdi ni yang tak ada kena-mengena, tapi dia masuk ujung-ujung belakang tu. Kita pun tahu dia jumpa dengan Presiden sebelum keputusan pemecatan dan pengantungan. Geng-geng yang baling batu sembunyi tangan ni tak start lah. Jadi Zahid ni at least dia nak tikam tu dia in front of your face. Quite jelas. I'm bitter with Zahid. You're quite bitter with Ashraf. Yeah, I think that's fairly established, you know. Because at least the person who killed is up front. The guy who does it behind the scene yang tak ada standard lah. Anyway, kita akan mengulas dan mengupas tentang Perhimpunan Agung UMNO, jemputan dan isu-isu berkenaan dengan PAUS selepas ini. Kita juga dapat banyak maklum balas daripada episod kita yang lalu bersama dengan Wan Ahmad Faisal. KJ, saya fikir ini satu bukti ataupun respon interview itu ataupun sesi tersebut memberi gambaran bahawa dalam Malaysia ni ada banyak reality lah, ada banyak bubble. Mungkin untuk orang yang duduk dalam bubble bani Twitter, mereka tidak boleh terima ataupun tidak positif terhadap apa saja yang dipercakapkan oleh orang yang datang daripada Bersatu ataupun Wan Faisal secara khususnya. Tapi yang mereka yang duduk dalam kelompok
Perikatan Nasional akan melihat itulah seorang ikon ataupun seorang pemimpin yang mereka boleh sanjung. Dan saya fikir inilah salah satu sebabnya kita di Keluar Sekejap nak pastikan kita bawa pelbagai perspektif dan pelbagai bubble untuk ditayangkan ataupun dipamerkan kepada semua pendengar-pendengar kita. Jadi ada sedikit usahalah untuk memahami antara dua paksi yang mungkin berbeza. Episod kita dengan Waf saya nampak sangat popular. Telah mendapat sambutan yang kalau tak silap saya mungkin nombor 2 paling ditonton selepas episod bersama dengan Dr. Ong Kian Meng. Macam-macam reaksi yang saya terima juga selain daripada komen yang ditulis di ruang komentar. Tapi saya setuju dengan Syaril sebab di Malaysia sekarang ni ruang di tengah ni tak besar sangat. Ya, semua ada dia punya bias, semua ada dia punya prejudice, dan semua ada dia punya preconceived assumption ataupun andaian-andaian yang telah pun dibuat lebih awal. Jadi saya seronok bila saya baca komen-komen di ruang komentar YouTube Keluar Sekejap yang menulis ini adalah sudut Waf yang tak pernah saya tengok. Ya. Saya tak kenal Waf selain daripada caricature dia sebelum ini sebagai Mark Jagan, sebagai ialah Perikatan Nasional punya politician dan sebagainya. Jadi I was quite happy with the episode. Yeah, I was as well. And KJ bercakap tentang viewership. Kita sebenarnya ada berita yang baik juga tentang viewership kita sekarang dah hari tu ranking kita nombor 3. Yeah. Di atas Malam Seram. Yeah. KJ ada dengar Malam Seram, mungkin KJ boleh ceritakan apa Malam Seram itu dan KJ boleh update pada semua orang kita ranking nombor berapa sekarang di So Spotify. Malam Seram ni adalah podcast berkenaan dengan cerita hantu. Okey. Cerita Cerita hantu di Malaysia lah. Di Malaysia. Di Malaysia. So dia akan cerita kisah macam-macam lah kisah senario cerita hantu. So menarik juga. Saya dengar satu episod. Okay. quite engaging. I understand why it's popular. Okay. Tetapi hari ini kita telah check podcast chart Spotify di Malaysia dan Keluar Sekejap adalah nombor 1. Tahniah Tahniah juga KJ. Terima kasih kepada semua pendengar dan juga penonton Keluar Sekejap, dan kita harap kita akan dapat kekal sebagai antara podcast yang terbaik di Malaysia, InsyaAllah. So KJ, ada banyak isu yang kita nak bincang pada episod kali ini. Yes. Mungkin bermula dengan soal politik dalaman dulu. Okay. Ya. Soal minggu yang akan datang ni akan menyaksikan Perhimpunan Agung UMNO. Tapi membawa kepada Perhimpunan Agung UMNO tu banyak isu yang telah pun mendapat perhatian. Misalnya apa yang diputuskan oleh UMNO untuk menjemput rakan-rakan dalam kerajaan perpaduan, parti-parti lain, Pakatan Harapan lah, PKR, DAP, Amanah, GPS dan sebagainya. Yang mana Perdana Menteri PMX akan menjadi tetamu kehormat. Jadi itu satu pendirian yang diambil oleh UMNO Pusat. Tetapi yang menariknya, pemuda UMNO, Ketua Pemuda UMNO Dr. Muhammad Akmal Saleh mengatakan bahawa Exco Pemuda Malaysia buat keputusan tidak menjemput mana-mana parti lain untuk hadir kerana dia nak selesaikan isu adik-beradik dalaman dahulu. Saya nampak KJ punya Instastory hari ini, hari kita rekod ni, yang memuji pendirian tersebut. Pandangan KJ, ini adalah satu perkara yang menunjukkan sekurang-kurangnya pemuda UMNO sekarang ada maruah. Adakah itu pandangan KJ dan kenapa? Saya ucapkan tahniah kepada Dr. Akmal Saleh, Ketua Pemuda UMNO Malaysia sekarang, dan saya telah menghantar mesej kepada beliau semalam dan saya telah kata tahniah, ini baru pendirian Ketua Pemuda yang berani, yang ada maruah, dan saya kata you are a worthy successor. Yang sebelum dia tu tak worthy lah. Confirm tak worthy. Tak worthy successor. So sebab bagi saya apa yang disebut oleh Dr. Akmal adalah dia nak selesaikan dahulu hal adik-beradik sebelum menjemput orang luar datang dan masuk ke rumah kita. Dr. Akmal secara tidak langsung mengakui bahawa bukan semua beres di dalam UMNO. Maknanya ada banyak isu yang perlu diselesaikan, terutamanya biarlah
perwakilan meluahkan perasaan-perasaan daripada akar umbi tentang kerajaan campuran, tentang kerjasama kita dengan DAP dan PKR, khususnya dengan DAP. Belum ada apa-apa lagi, terus jemput dan meraihkan. Sebab jemputan ke Perhimpunan Agung UMNO ni, Syaril, kalau Syaril masih lagi ingat, dia reserve kepada rakan-rakan kita. Perasmian ucapan Presiden selalu dihadiri oleh Presiden-Presiden parti-parti komponen. Kita juga jemput daripada luar negara dan sebagainya, parti-parti dan juga wakil daripada parti-parti yang rapat dengan UMNO, Golkar, Fatah, Hamas, Palestin dan sebagainya, masuk CCP China. Tetapi kita tak pernah jemput mereka yang pernah menjadi seteru kepada kita. PAS kita pernah jemput lah. PAS pernah jemput selepas kita memeterai Muafakat Nasional. Tapi saya nampak Muafakat Nasional tidak mengundang reaksi dan kurang selesa di kalangan akar umbi. Akar umbi UMNO sekarang ni dalam keadaan yang tak selesa. Mereka faham kenapa perlu ada kerajaan campuran dan sebagainya. Saya rasa naratif Presiden tu dah diterima lah, ya. But they are not comfortable about it. So apa yang Akmal sebut adalah biarlah kita selesaikan semua ni dulu. Kita bukan dia kata dia tak setuju satu hari nanti mereka boleh dijemput. Tetapi dia kata cukuplah kita ada convention perpaduan, tetapi untuk majlis yang keramat ini tak perlu ada. Dan saya difahamkan beliau ditegur oleh ibu pejabat UMNO, tapi masih UMNO lah, dia punya predecessor, dan juga oleh setiausaha kerja, oleh beberapa orang yang rapat dengan Presiden, tapi masih lagi berpendirian seperti mana yang dia telah nyatakan lah, dia tidak akan jemput untuk persidangan pemuda. Saya tengok Dr. Akmal ni KJ, walaupun waktu pemilihan pandangan kita atau pandangan saya lah YB Shah, tapi Dr. Akmal dalam hal ini sebenarnya mencerminkan apa yang saya dah agak tentang dia, iaitu mungkin dia calon pilihan Setiausaha Agung dan juga bekas Ketua Pemuda yang menyusun banyak perkara. Mungkin dia juga sebab itu menjadi pilihan Presiden pada waktu pemilihan. Tetapi Dr. Akmal ni ada sikit maverick tendencies yang boleh membawa kepada situasi di mana dia tidak akan ikut memutar tuli. Dan ini mungkin indikator pertama. Ini indikator pertama dalam penggal inilah. Before this dia nampak follow, kita ingat dia minta maaf pada amanah waktu konvensyen perpaduan dan sebagainya. Tetapi ini kali pertama dia ambil jalan yang berlainan, dan kita nak tengok adakah beliau akan konsisten ataupun selepas teguran-teguran tu adakah dia akan terpaksa kendur. Jadi ini satu perkara untuk mereka yang mungkin tidak berapa mengenali Dr. Akmal, tidak berapa kenal dinamika dalam pemuda UMNO. This guy has the potential of doing something bit different. Saya pun hantar message semalam juga, sekali dengan message tahniah. Saya kata jangan minta maaf lagi lah. Saya kata don't apologize anymore. Dan I hope he does well. So kesimpulan dia, daripada kita tak endorse dulu Dr. Akmal sebab beliau dilihat pada waktu itu calon pilihan empire, the emperor, dan the regime, tetapi we are impressed. We'll give credit where it's due. Impressed. Go Dr. Akmal. Selain daripada isu pemuda Dr. Akmal dan pendirian yang sedikit berbeza, lead up kepada PAU ni juga membawa sedikit kata-kata yang kontradik antara satu sama lain pemimpin-pemimpin UMNO ni lah. Kita dah ulas tempoh hari tentang gesaan Ahmad Maslan untuk undi DAP. Kita dah dengar penjelasan-penjelasan selepas itu. Yang terbaru ialah perbezaan antara ataupun statement yang lain antara Puan Zarkashi dengan Ashraf Wajdi. Di mana Datuk Puan Zarkashi mempersoalkan langkah yang diambil oleh Menteri Ekonomi Rafizi Ramli. Dia katakan Rafizi Ramli ni tak mampu pulihkan ekonomi negara dan sebagainya lah, terutamanya dari segi menangani kesan kejatuhan nilai ringgit. Dia juga bertanya sama ada Rafizi yang juga timbalan Presiden PKR mempunyai dasar yang lebih baik daripada Datuk Najib dulu. Dan apabila sindiran Dr. Puan Zarkashi ni kuat, respon untuk mempertahankan Rafizi Ramli datang daripada orang UMNO.
iaitu Setiausaha Agung UMNO sendiri, Best friend Syarila. best friend Dr. Ashraf Wajidi memberi peringatan kepada Dr. Puan Zarkashi agar tidak tembak kaki sendiri atau serang parti dan pemimpin lain dalam kerajaan perpaduan. Tapi Puan Zarkashi ni pun kita tahu bila dia kena tembak dia takkan, ataupun dia dibalas dia takkan diam, dia double down sekali lagi dan dia kata takkanlah kalau saya kritik Rafizi Ramli ni kira tembak kaki sendiri. Jadi ini satu trend, kita bukanlah nak memperbesarkan perbezaan pandangan berkenaan ini, tapi is I think noteworthy that in the lead up to PAU, as PAU akan melihat kedatangan ahli-ahli parti lain daripada UMNO, terutama daripada PH, sudah mula ada sindiran-sindiran terbuka terhadap pimpinan Pakatan Harapan yang datang daripada dalaman UMNO. Ya, saya melihat banyak sindiran ni sebenarnya datang daripada puak-puak bosku. Sebab untuk pengetahuan pendengar yang mungkin tak tahu sangat tentang dinamika dalaman UMNO, Puan Zarkashi ni adalah bosku. Dia memang tim bosku lah. Saya rasa dia bosku dahulu, lebih dahulu daripada presiden. Dan satu lagi sindiran datang daripada Syarif Samad, kalau tak silap saya. Yes. Ya, Syarif Samad pada 29 Mei telah memuat naik sindiran, iaitu kini nilai ringgit jatuh lagi rendah sebab tak ada 1MDB, dengan disertakan dengan gambar Rafizi Ramli. Syarif Samad ni pun bosku lah. Bosku. So Ashraf ni adalah Zahid lah. Ashraf ni dia tengok mana dia untung. Wow. Ada ketika dia You bosku, are really on fire today, man. ada ketika dia akan pergi ke Zahid. Dulu kan dia tak suka Zahid. Okay. Kita anggap mungkin ada orang yang rasa dia berani, tapi dia tengok Masan tak boleh nak pergi, dia corner balik. So I guess we found your kryptonite. Okay, tapi dalam hal ini saya nampak banyak sindiran ni keluar daripada tim bosku lah. Mungkin ada dua sebab. Mungkin tim Zahid ni mereka lebih invested dalam kerajaan perpaduan sebab Zahid TPM. Mungkin tim dan kita kena sebutlah orang macam Fuad Zarkashi dengan Syarif Samad ni memang mulut laser. They just say what they want lah. They are veterans lah, especially Syarif Samad. I think dalam kes-kes yang lain pun mereka akan bagi kenyataan. Tapi dalam hal ini saya nampak mungkin sedikit ada mereka dah tak sabar sangat nak selesaikan isu pengampunan ni. Sebab apa yang saya dengar berlaku adalah kerajaan yang sedia ada, PM, TPM, mereka tidak mahu buat keputusan tentang pengampunan. Sebab jika mereka panggil mesyuarat lembaga pengampunan dan memberi nasihat kepada Yang di-Pertuan Agong supaya pengampunan itu perlu diberi, itu akan mengundang reaksi yang negatif di kalangan sebahagian daripada rakyat, terutamanya penyokong-penyokong Pakatan Harapan. Kalau mereka memberi nasihat kepada Yang di-Pertuan Agong untuk tidak memberi pengampunan, itu akan mengundang reaksi di kalangan orang UMNO dan juga penyokong kuat bosku. So apa yang saya difahamkan, what I understood is happening is that they are kicking the can down the road lah. Mereka tak nak buat keputusan. Mereka telah memberi arahan kepada lembaga pengampunan, jangan bawa fail itu dulu. Guna apa-apa alasan lah, fail tu masih lagi tak lengkap, laporan tak lengkap dan sebagainya, sebab tak nak buat keputusan. Dan maybe ini adalah tanda-tanda ketidaksabaran, ya, impatience penyokong-penyokong bosku. I don't know. Okay, ya. Dan kita akan pantau kerana kita ada pernah melihat bagaimana bibit-bibit mulanya ketidakpuasan hati dulu against Tan Sri Muhyiddin dan Perikatan Nasional juga dibintangi oleh watak-watak yang sama, Puan Zarkashi dan Syarif Samad dan sebagainya. Saya tak mengatakan ia akan ikut trend yang sama, tapi ia satu paralel yang harus dipantau. Okay, mungkin kita break sekejap untuk kita pergi ke topik seterusnya. Kembali ke keluar sekejap, dan KJ, ada berita yang telah pun keluar pada hari ini, hari Ahad yang kita rekod ini, bahawa esok hari Isnin, Lim Kit Siang akan dikenali sebagai Tan Sri Lim Kit Siang. Sempena dengan Hari Keputeraan Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Akan dapat Tan Sri Ship lah.
Dan perkara ini baru keluar dalam berita, jadi kita nak tengok reaksi yang pelbagai. Tapi antara reaksi yang keras datang daripada MCA, terutamanya naib Presiden MCA bekas Timbalan Menteri Tilian Ke. Ini adalah posting yang ada dalam Facebook beliau. Saya baca petikan daripada posting itu. Dia kata, saya rasa bangga Tan Sri Lim akhirnya pakai songkok sebagai pakaian protokol dan istiadat. Saya masih lagi ingat Adun Triang Leong Ngah telah enggan pakai pakaian seragam adun semasa istiadat dan songkok atas alasan larangan parti DAP semasa Kit Siang jadi Setiausaha Agung DAP. Maka saya secara terbuka ingin pohon pada parti DAP untuk mohon maaf pada MCA dan semua ahli MCA yang dipanggil sebagai anjing UMNO dan pengkhianat kerana menerima adat resam dan pakaian seragam berlandaskan tradisi Melayu. Ini satu tuduhan yang berat lah daripada Tiliang Ke ni. Dia pun sebut dulunya penerimaan penganugerahan oleh ahli-ahli MCA pun dicemuh oleh puak-puak DAP. Semangat minta maaf ni adalah cara terbaik ke arah penyatuan dan pengukuhan. Maknanya dia minta, dia kata over to you Tan Sri Lim Kit Siang dan DAP, minta maaf kepada MCA, minta maaf atas cemuhan-cemuhan yang telah dilemparkan terhadap MCA sebelum ini. Ekoran sekarang ni menerima anugerah Tan Sri. Tapi selain daripada soal minta maaf, soal cemuhan kepada MCA ni, yang saya tertarik KJ ni, dakwaan inilah, dakwaan bahawa kononnya Adun Triang dulu enggan pakai pakaian seragam sebab Kit Siang tak bagi. We should ask, is this even true? I don't know. We should find out. Saya pun tak tahu sama ada betul ke tidak. Saya tahu dulu ada sedikit tak tahulah keengganan ke arahan ke apa. Macam di Dewan Rakyat dulu pun setengah wakil rakyat daripada parti-parti tertentu mereka tak pakai pun ni pakaian nombor 1 yang ada yang lengkap apabila memakai songkok. Tapi sekarang ni setelah mereka berada dalam kerajaan pada tahun 2018 dah boleh pakai. Ya, so ini mungkin tak tahulah cerita lama ataupun sensitivity lama, tapi apapun kita ucapkan tahniah kepada Lim Kit Siang atas penganugerahan Tan Sri knighted in the King's Honours this year. Cuma isu ni sudah pasti akan mengundang pelbagai reaksi lah, sebab kita baca dalam media sosial dan bergantung kepada realiti mana yang kita hidup, dalam realiti mana yang kita hidup. Kalau kita hidup dalam realiti Melayu, realiti Melayu konservatif, sudah pasti ada banyak pertikaian berkenaan dengan penganugerahan pingat ini. Kalau kita hidup dalam realiti liberal, Bani Twitter, of course, well deserved, long time coming dan sebagainya. So you know, to the victors go the spoil, I suppose. Untuk makluman pendengar, biasanya senarai ini akan ditapis di peringkat Jabatan Perdana Menteri. Biasanya untuk anugerah-anugerah yang tinggi ini akan dapat persetujuan ataupun akan dapat recommendation daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. PM's list lah. PM's list. Ada Agung's list, tapi list yang saya rasa lebih besar adalah PM's list, sebab ini federal government honours bestowed by the King, of course. Dan you know, I suppose Anwar wants to reward his comrades. Dan nothing wrong with that, I guess. Sure. Kita mungkin hidup dalam realiti yang lain-lain dalam Malaysia ni, tapi kita dalam keluar sekejap tak ada masalah. We have no issue, and kita tidak berniat nak cocok ataupun nak bakar. Dan anugerah ini only to say, sorry, I didn't mean to cut you off. Only to say that it is igniting some discussion. Kita bincang dalam konteks kita tahu ada akan mengundang pelbagai reaksi, termasuk reaksi keras daripada Tilian Ke ini, dan kita nak tengoklah sama ada respon akan datang daripada Kit Siang dan DAP. Saya yakin dia akan respon balik kepada dakwaan berat ini, bahawa kononnya dulu Kit Siang sebagai Setiausaha Agung ataupun yalah DAP ni Setiausaha Agung yang paling kuat, tak bagi pakaian seragam untuk adun-adun DAP dulu. Bercakap tentang senarai PM, senarai honest ini, KJ dikenali sebagai orang yang tak dikatakanlah tak terima ataupun tak mahu mendapat anugerah Datuk Syed. Betul ke tidak? Dan kalau betul, kenapa?
saya rasa saya pernah jawab soalan ni, tapi saya tengok dalam ruang komentar social media kita pun masih lagi ada yang tanya. Ya, memang betul. Saya menolak dah banyak kali lah banyak kali. ditawarkan. Termasuk saya boleh sebut saya telah tolak federal honor yang sepatutnya diberi oleh Yang Tuan Agong, bukan hanya di peringkat negeri-negeri saja. Sebab bagi saya dua sebab lah. Satu, saya rasa tak sesuai, dan bila saya sebut ni saya tidak judgemental terhadap rakan-rakan politik yang lain yang terima. It's your choice. Yes. Yeah, it's your choice. Up to you. Tapi bagi saya saya rasa orang politik tak sepatutnya terima peringkat. Dan sebab yang kedua, sebab yang pertama tu saya rasa tak sesuai because kita masih lagi tengah serve public, dan mungkin bila dah bersara boleh fikirlah soal benda-benda ni semua, tapi bagi saya orang politik tak sepatutnya terima. Yang kedua, saya meletakkan anugerah-anugerah pingat ni pada satu darjat yang terlalu tinggi. Sebab itu saya tidak ada masalah. Waktu saya menjadi menteri, banyak kali saya recommend, sebab kalau nak dapat pingat ni kena ada orang yang recommend, kena isi borang, kena ada menteri yang tanda tangan dan sebagainya. Saya akan recommend ramai, terutamanya civil servant, senior civil servant, sebab bagi saya mereka deserving. Ya, pegawai-pegawai kanan kerajaan ataupun pegawai-pegawai kerajaan yang telah above and beyond the call of duty, terutamanya waktu COVID dan sebagainya, banyak yang saya recommend, ya. Dan saya rasa mereka deserve. Dan juga bukan pegawai kerajaan orang biasa yang telah done something extraordinary for the country, patut terima. Jadi saya meletakkan pingat ni pada darjat yang sangat tinggi, dan saya tak nak a politician accepting it. It's we are in the political world, so I don't know, that's I don't know if that makes sense. Dan saya pun dulu tengok, ya, saya tak tahu palsu ke tidak, tapi bukanlah ramai, tapi ada juga saya tengok ada orang dalam umur 20-an, 30-an yang guna gelaran Datuk. I don't know if it's palsu or not, but they go around saying they are Datuk. Lepas tu dekat dia punya kereta dia letak crest, dia letak crest ahli majlis Datuk-Datuk negeri berkenaan. I mean, that kind of cheapens the honor. It's a high honor, dan saya sanjung semua penganugerahan ni semua daripada raja-raja dan juga daripada negara. Dan bagi saya it's not for me lah. What about you? You ever been offered a Datuk-ship, Datuk Syaril Hamdan? Yes, I have actually. Oh, you have also. Penggal yang sebelum ini. Yeah. Daripada beberapa tawaran, saya boleh sebutlah, daripada UMNO Malaysia waktu tu. Presiden UMNO belum marah dengan saya lagi. Jadi they wanted to make me part of that list. Mungkin kita nak explain kenapa tawaran itu datang daripada parti. Jadi convention dia, parti-parti yang ada di dalam kerajaan ada dia punya senarai yang boleh diberi, not kota lah, senarai yang dia akan bagi kepada JPM. Jadi saya sebenarnya satu-satunya saya rasa penggal lepas ahli Majlis Kerja Tertinggi yang tidak ada Datuk. Yang lain semua kalau kat PWTC kan masa mesyuarat tu ada dia punya tag tu. Saya seorang je yang saudara lah. Yang lain semua yang berbahagia ataupun yang berhormat kerana semua ada datukship. Saya juga dapat daripada ataupun cuba ditawarkan oleh Menteri Wilayah Tan Sri Anwar, dan juga sewaktu jadi pengarah bahagian ekonomi daripada pejabat PM sendiri lah. Jadi Tun Mail sendiri minta saya ambil, tapi saya secara terhormat dan rendah diri rasa belum masanya lagi. Mungkin sebab saya ataupun pertimbangan saya ada mirip macam KJ, although maybe for me KJ pandangan saya lah, KJ punya rekod ini sebagai menteri, sebagai orang yang telah bertanggungjawab soal SEA Games, soal COVID dan sebagainya, ada pencapaian yang memeritkan. But that's your call. For me, I haven't even won an election. So saya lagilah nampak macam why should I take it. Tapi again, just like you, saya tidak judge kawan-kawan lain yang kawan-kawan politik lain yang mungkin mengambil sudut pandang yang berbeza. Tapi bagi saya belum lagi.
dan saya belum layak lah untuk mendapat pangkat tersebut. Mungkin saya rasa sama jugalah. Saya pun rasa diri saya mungkin masih belum layak. I don't think I will ever receive except one, but I think maybe itulah jawapannya. But if you become Datuk Bandar Kuala Lumpur, you will be Datuk KJ. Tapi itu just the title of the jawatan. Yeah, but then aku start calling you Datuk. No, you can't do that. Okay. I was the only one in the I like you in MT. I was the only one in cabinet. Right, without it. Yeah, so I felt, rare sikit lah. Yeah. Semua lah Datuk. Kalau panggil Datuk semua tulis belakang. I won't. Okay. Yeah. What else? Saya difahamkan baru-baru ini, beberapa hari yang lepas, telah berlangsung satu dialog keselamatan yang agak penting. Agak penting. Dan saya rasa Syaril pun telah mengikuti dia. Untuk makluman pendengar, dialog keselamatan rantau Indo-Pasifik, dulu dipanggil Asia Pacific, now Indo-Pasifik, yang paling penting dalam dunia adalah, ataupun persidangan yang paling penting adalah the Shangri-La Dialogue, yang berlangsung setiap tahun di Singapura, di Hotel Shangri-La di Singapura. Dan ini akan menghimpunkan semua pemimpin-pemimpin, terutamanya pemimpin daripada sektor pertahanan, daripada rantau Indo-Pasifik ini, yang termasuklah Amerika Syarikat. Dan tahun ini adalah tahun yang sangat-sangat bertension ataupun sangat-sangat contested, tegang sebab keadaan rivalry antara Amerika Syarikat dan juga China, di mana sekarang ini hubungan antara dua negara gergasi ini berada di peringkat ataupun tahap yang paling buruk dalam beberapa tahun yang lepas. Dan ini telah menimbulkan kebimbangan, terutamanya bukan hanya penganalisis geopolitik, tetapi juga orang biasa di rantau Indo-Pasifik ini, kerana mereka risau ini boleh merosot, hubungan ini boleh merosot untuk akhirnya menjadi satu konflik peperangan, terutamanya konflik peperangan atas isu Taiwan. Dan mereka sebut ini sebab, satu, kita melihat bahawa konflik peperangan yang satu ketika dahulu kita hanya memikirkan sebagai perang saudara yang berlaku di Timur Tengah ataupun di Afrika dan sebagainya, war is a reality now after what Russia did to Ukraine. Jadi orang tidak melihat peperangan antara dua negara besar itu sebagai satu perkara yang luar biasa. Ia boleh menjadi realiti. Dan kalau kita melihat kemerosotan hubungan antara China dan Amerika Syarikat ini dengan isu Taiwan, isu perennial, dan juga tech war yang sedang berlaku, perang berkaitan dengan teknologi dan perdagangan, boleh mengundang kepada risiko tersebut. Saya sebutkan benda ini sebab ini adalah konteks Shangri-La Dialogue pada tahun ini. A lot at stake. The world is at the precipice of something. Dan pada dialog ini, Malaysia selalu dijemput, dan Menteri Pertahanan Malaysia selalu akan memberi ucapan. Ada slot untuk sama ada berada dalam panel yang terbuka dan memberi pandangan dan pendirian negara Malaysia yang penting. So this is the most important security dialogue in the Indo-Pacific. Ataupun dia akan bagi ucap tamu. Tapi Syaril, malangnya saya difahamkan tahun ini Menteri Pertahanan kita hadir, Datuk Seri Utama Mak Hassan hadir, tetapi dia telah memilih untuk tidak berucap. Saya telah dapat kepastian daripada penganjur bahawa memang slot ditawarkan kepada beliau untuk berucap. Beliau tidak mengambil slot tersebut. Beliau hanya terlibat dalam round table tertutup dan juga dalam sidang akhbar bersama dengan menteri-menteri pertahanan yang lain. Zaman dulu, saya cek, Datuk Seri Syamuddin setiap kali pergi Shangri-La Dialogue akan berucap. Even Mat Sabu pun berucap di Shangri-La Dialogue. Itu yang elephant. Ucapan elephant tu di Shangri-La Dialogue. I mean, kudos to Mat Sabu. Walaupun dengan keterbatasan bahasa Inggeris, he still
put Malaysia punya pendirian, tapi ni tak buat langsung. Betul, apa yang KJ gambarkan itu, saya sebenarnya alhamdulillah berkesempatan untuk hadir sebagai perwakilan tahun lepas dalam Shangri-La Dialogue, dan betul Datuk Seri Syam memberi satu ucap tama yang syarat dengan pengisian. Dan apa yang KJ gambarkan tentang situasi dunia hari ini memang relevan sangat-sangat. Kerana macam KJ gambarkan, kalau kita berada dalam satu realiti yang mana peperangan itu boleh menjadi kemungkinan, bukanlah kita mengharapkan, tapi kemungkinan, dan konflik dan ketegangan itu semakin lama semakin membesar, dan ketegangan ini pula membabitkan negara China yang dekat dengan kita, yang ada pelbagai pelaburan dengan negara kita, dengan pelbagai perdagangan antara kita dengan mereka. Sudah tentu Malaysia mesti ada satu viewpoint yang disampaikan dalam forum antarabangsa seperti ini, supaya we are a relevant voice. Saya bagi contoh KJ, saya mendengar ucapan kedua-dua Menteri Pertahanan Amerika Syarikat dan China. Ini pun salah satu perkara kita boleh kupas tahun ini. Lloyd Austin. Lloyd Austin pada hari Sabtu, General Li Shangfu pada hari Ahad pagi tadi. Dan contohlah ucapan Lloyd Austin, Secretary Austin sebagai Menteri Pertahanan Amerika Syarikat. Beliau menggambarkan, menceritakan tentang usaha-usaha Amerika Syarikat di rantau Asia Tenggara dan Indo-Pasifik. Dia sebut allies mereka lah, allies di Philippines, Japan, dan partners. Partners dia tekankan Indonesia, dia tekankan Vietnam, dia tak sebut Malaysia. Ni jangan salah faham, bukannya kita nak sangat orang Amerika Syarikat sebut pasal Malaysia, macam kita happy sangat bila dia sebut Malaysia. But the point is, we should be in the conversation on the same level. Dan benda-benda macam ni saya yakin ada kena-mengena dengan keberadaan Malaysia dalam pentas antarabangsa dalam hal-hal sebegini. If our voice is out there, is heard, dan mereka mungkin akan lebih memberi pengiktirafan dan lebih memikirkan tentang perspektif Malaysia. Tapi kalau perspektif Malaysia itu pun agak senyap dan tidak keterlihatan, mungkin ada kesan kepada keputusan-keputusan besar yang akan memberi impak pada kita. Bukannya kalau kita diam kita akan selamat, tidak. Kita diam, benda tetap akan berjalan dan memberi impak kepada kita. Jadi saya sokong apa yang KJ kata, ada sedikit kekesalan kenapa viewpoint Malaysia ni tidak terkehadapankan dalam platform dan dalam ucapan terbuka yang boleh ditonton oleh semualah. Jadi tak tahu, mungkin ada sebab-sebab ataupun faktor-faktor tertentu, tapi saya rasa it's an opportunity missed. Yeah, I think 100% missed opportunity. Sebab selain daripada apa yang Syahril sebut, banyak isu lagi yang sedang memerlukan pendirian yang tegas daripada Malaysia. Isu Laut Cina Selatan, tuntutan ke atas perairan Laut Cina Selatan dan sebagainya. Dan jika Malaysia membuat keputusan di mana bukan hanya level Menteri Pertahanan, ada Perdana Menteri juga yang hadir pada Shangri-La Dialogue. I think Albanese was there, Australian Prime Minister. Tetapi Menteri Pertahanan kita membuat pilihan untuk tidak bercakap. Okay, maybe dalam closed door round table, I'm sure dia cakap lah. Tetapi sekarang ni adalah sangat penting untuk kita menyatakan pendirian kita secara public. Yes. Sebab kalau tidak, macam Syaril katalah, we are not in the conversation. Dan dahlah kita menjadi middle power ataupun kuasa menengah yang sedang menurun dari segi importance, ekonomi dan sebagainya. Tetapi kalau dalam persidangan macam ini pun kita tak nak cakap, saya rasa this is something wrong. Yeah. Apa kono tu Okay, you got another kryptonite. Anyway, back to Shangri-La Dialogue. Tapi selain daripada soal keberadaan Malaysia yang sedikit senyap pada tahun ini, macam saya bagi gambaran tadi, yang dua ucapan yang ditunggu-tunggu itulah, dua Menteri Pertahanan. Dan saya mengharapkan pendengar-pendengar kita boleh pergi ke YouTube IISS, iaitu organisasi yang melaksanakan Shangri-La Dialogue ini, untuk tengok balik speech Lloyd Austin dan juga General Lee. Saya ambil nota sikit pagi tadi apa yang dicakap live dalam ucapan. Agak keras apa yang dikatakan oleh Menteri Pertahanan China. Beliau menegaskan bahawa kalau ada sebarang ancaman kepada One China Policy ataupun One China Policy ini untuk pendengar satu dasar dan ketegasan bahawa Taiwan itu adalah sebahagian daripada China dan ada satu ketika nanti akan balik kepada China. Kalau perkara itu dipersoalkan ataupun ada risiko benda itu berubah, maka China tidak akan teragak-agak untuk menggunakan military force. Dia punya ucapan kat sini, dia punya translation dia, we make no promise to renounce the use of force.
Jadi itu bagi saya macam warning lah. If you push a bit more, dan perang tu boleh berlaku. Beliau juga memberi satu pukulan yang hebat kepada apa yang ditanggapi beliau sebagai hipokrasi pihak Amerika Syarikat, ya, yang mengatakan kita kena bergerak dan beroperasi mengikut peraturan dan undang-undang antarabangsa. Dia cakap siapa yang buat undang-undang itu? Rules-based international order kan, who made the rules, and it's not clear. Jadi itu satu ketegasan yang agak agresif lah dari pihak China. Dan backdrop kepada perkara ini adalah satu keadaan di mana walaupun kedua-duanya ada di Singapura, walaupun kedua-duanya saya yakin mendengar ucapan masing-masing dalam hall yang sama, tapi tidak ada meeting. Yeah. There's no official meeting. Tak tahulah kalau dia meeting secara rahsia apa, kita tak tahu. Tapi officially there is no meeting disebabkan sanction yang dibuat terhadap generally oleh Amerika Syarikat. Sebab dia beli senjata daripada Russia. Betul. So dia kata, if you going to sanction me, I don't even want to have a conversation with you. Jadi saya tahu KJ suka apabila negara Asia ataupun negara lain stand up to the West and to America. Is this one of those cases where you understand why China is saya faham. I mean, kalau dia nak sanction saya, buat apa saya jumpa dia? Saya faham. Macam kalau UMNO lah, dia dah buang tiba-tiba jemput Exactly. So dalam hal ini dia punya climb down, sebab Lloyd Austin kata kena ada perjumpaan, kena ada dialog. But you have to meet them halfway. Takkan you punya posture macam tu, pendirian US macam tu, dan you nak harap dia akan cakap dengan you. Ya, sedangkan menteri dia sendiri ada sanction, ada sekatan ekonomi terhadap dia secara peribadi. So dalam hal ini saya harap bahawa ada perkembangan yang positif, sebab mungkin pendengar keluar sekejap dan juga rakyat Malaysia secara amnya tak berapa tahu tentang implikasi apa yang sedang berlaku. Tetapi kalau sekiranya ada konflik di Taiwan, then that's going to be disastrous for not just this region but the world. Yes. Taiwan adalah tempat di mana sebahagian besar daripada semiconductor computer chips are made. Is going to high-end wreak havoc on the supply chain, not to mention of course Southeast Asia. Yes. So saya melihat selama ini ada uneasy, ada satu keadaan yang walaupun tidak selesa, tetapi keadaan di mana kedua-dua Amerika Syarikat dan China ada dasar yang dapat mengelak konflik. So the US will not recognize Taiwan and China will not invade Taiwan. Tetapi apabila hubungan antara dua negara ini semakin merosot, the possibility of conflict becomes much real. Much possible, much more possible. Dan pindah sekejap kepada isu perdagangan dan komersial. Banyak juga syarikat yang berpangkalan di Taiwan sekarang mula memikirkan kemungkinan dan kebarangkalian akan ada konflik, dan mereka akan mula bersedia untuk keluar daripada Taiwan. Ini tolak tepi soal konflik dan bahayanya soal ekonomi ni. Ini pun contoh KJ, apabila kita tak menyusun strategi, kalau tak lengkap strategi, maka peraliran keluar daripada Taiwan itu boleh pergi ke Vietnam, boleh pergi Indonesia. Kalau dia tak sampai ke Malaysia, antara sebabnya ialah our foreign policy and our defence policy mungkin tidak cukup untuk menangkap inflow itu kepada Malaysia. Tapi kembali kepada konflik ini, ataupun bukan konflik lah, tapi kemungkinan konflik ini. Saya ambil nota pagi tadi juga. Memang keras lah KJ, dan KJ memberikan rumusan kepada pendengar bagaimana keadaan selama ni stabil lah. Dia mungkin tak friendly tapi dia stabil. Cuma dah nampak macam kestabilan itu mula tergugat. Generally pun mengatakan bahawa kalau sebelum ini mungkin stabil, tapi sekarang ini dah mula Amerika Syarikat menjual senjata kepada Taiwan, dan memberikan military training kepada Taiwan, upgrade official exchange. Kita pun tahu sudah ada banyak pimpinan politik Amerika Syarikat yang pergi ke Taiwan. Itu mungkin pada pendengar biasa nampak macam apa salahnya mereka pergi, tapi dalam keadaan geopolitik yang tegang ni, aksi untuk pergi ke Taiwan itu sendiri sudah memberi syarat yang negatif lah kepada China. Jadi memang satu perkara yang perlu dipantau oleh semua, yang kita harap institusi-institusi pertahanan dan luar negara Malaysia bersedia dengan satu strategi yang lengkap. Mungkin tak perlu diceritakan kepada rakyat Malaysia, tapi ada.
Lain kali susah sangat nak buat ucapan Tok Mat, copy paste saja dialog keluar sekejap ni dan cakaplah di pentas antarabangsa. Ya. Okey, kita pergi kepada satu lagi isu dunia ataupun isu perkara di peringkat antarabangsa, iaitu pilihan raya di Turki. Yang akhirnya dimenangi oleh Presiden Recep Tayyip Erdogan. Dia terpaksa pergi ke second round run-off, tapi dia telah menang. Kalau tak silap saya 52% dia dapat. So tidaklah kemenangan yang besar, tetapi menang akhirnya. Cuma saya nak sebut sikit lah. Okeylah, banyak komen berkenaan dengan persahabatan PMX kita dengan Erdogan. Malah setiap kali ada panggilan telefon sudah pasti akan dimuat naik video PM dengan Erdogan sedang berbual sebagai sahabat. Erdogan telah mula kerjaya politik dia sebagai seorang Muslim Demokrat. Maksudnya dilihat sebagai seorang yang committed kepada prinsip-prinsip demokrasi. Keterbukaan dari segi media, dari segi kebebasan bersuara, dari segi aktiviti politik dan sebagainya. Tetapi sekarang ni, okay, we can salute him for standing up to the West, but it is true that he is now an autocrat. Saya rasa tidak ada siapa yang mempunyai penilaian yang tidak bias terhadap apa yang berlangsung di Turki akan menafikan kenyataan tersebut. Betul. Beliau telah pun sekarang ini mula jadi Perdana Menteri, sekarang ini jadi Presiden dengan kuasa-kuasa yang luar biasa yang diberikan kepada Presiden selepas dia pindah perlembagaan Turki. Dan beliau tidak memberi ruang yang luas kepada orang yang mengkritik beliau. So I think we, especially those who are penyokong-penyokong PMX dan sebagainya, yes, of course we can be friends with Erdogan, tapi we must acknowledge that he doesn't, dia tidak lagi memperjuangkan nilai-nilai yang mereka perjuangkan, iaitu keterbukaan, demokrasi, freedom dan sebagainya. Kita banyak romanticize pemimpin-pemimpin ataupun negara-negara lain kadang-kadang. Dan Turki ini memang antara contoh. Dan Erdogan terutamanya dan AK Parti yang memimpin Turki ini, macam saya ingat dalam sedekat kebelakangan ini memang macam top lah di kalangan imajinasi politik kemelayuan dan Islam di Malaysia ini. Tapi macam KJ katakan, boleh, cuma jangan salah tanggap dan jangan salah anggap dan juga jangan salah tafsir lah, bahawa ini bukan lagi satu demokrasi ataupun dia bukan dikenali sebagai Muslim Demokrat, tetapi more of an autocrat. Dan perkara ini perlu diambil kira oleh mereka yang ingin bangga dengan apa-apa hubungan antara dia dan juga pemimpin kita. Cuma dalam hal Erdogan ni, saya tertanya KJ pandangan macam mana. Mungkin ia salah satu lagi contoh paralel dengan Putin ini. Saya tak nak overstate, tetapi ada satu ketika Erdogan mahu rapat dengan dunia barat. Hampir-hampir Turki dikatakan akan masuk EU dan sebagainya. Tapi apabila dilihat kerenggangan itu ataupun barat tidak dapat nak menerima Turki, dia terus flip. Dia flip daripada more friendly towards democracy, western values, apa sajalah definisinya, kepada situasi sekarang, menjadi strongman. Adakah ini satu kesilapan, kalau kita bincang sekejap, kesilapan dari peringkat barat tu sendiri, kerana terlalu keras? Somebody that could have been your ally is now potentially an mini adversary. Yeah, I think you're right. Saya rasa bacaan Syaril tentang sejarah Erdogan 100% spot on. Dia telah mula dengan satu pendirian yang nak merapatkan Turki dengan Europe, nak merapatkan Turki dengan dunia barat, sebagai buffer, negara yang berada di antara Russia and the West. And he was rebuffed. Dan saya rasa bila usaha beliau ditolak, beliau kata poi mampu lah.
And then you see, you can speak like that on the international stage, Tomat. But anyway, you can. That's when he decided to go all in. Yeah. Dan beliau telah mengambil keputusan untuk menjadi lebih strident, lebih independent, dan obviously moving closer to Russia. Ya. Jadi kita mengharapkan yang terbaik juga untuk negara Turki. Kita tahu mereka sedang menghadapi sedikit cabaran, banyak jugalah cabaran ekonomi. Dasar ekonomi Erdogan mungkin kita bincang dalam episod lain, tapi agak kontroversial. Saya bagi satu contoh, kita bincang selalu pasal OPR kan. OPR kita naik, OPR kita naik. Di Turki ni terbalik. Dia menurunkan OPR dia. Bukan OPR lah, dia punya kadar faedah dia. Tapi telah menyebabkan runaway inflation. Dan inflasi yang amat tinggi. Jadi itu satu perkara yang perlu dipantau dan menjadi salah satu marker identiti Erdogan sebagai pemimpin yang dilihat independen. Yep. Okay, kita akan break seketika dan kita akan kembali selepas ini. Okey, kita kembali ke hujung episod keluar sekejap dan kita nak tamatkan dengan slot Q&A sebab kita dah lama beberapa episod tak buat. KJ, mungkin saya ambil satu dulu. Luqman Sufian Junaidi. Would KS entertain the possibility of forming a new political party? Adakah kita nak buat parti politik yang baru? Tapi KJ, sebelum KJ jawab perkara ni atau kita ulas perkara ni, dalam episod lepas bersama dengan Waf, KJ telah meluahkan sedikit perasaan berkenaan dengan keputusan yang KJ nak buat, sama ada nak terima Perlawanan Bersatu atau tak terima. Tapi KJ kata sambil memikirkan keputusan itu, KJ nak ingatkan pada orang atau mengatakan ada kesan psikologi apabila melihat orang UMNO ataupun sebahagian penyokong UMNO dan penyokong Pakatan Harapan serang KJ secara personal berbanding dengan Perikatan Nasional yang tidak berbuat begitu. Dan komen KJ itu mendapat reaksi yang pelbagai. Ada yang kata pada saya they appreciate the moment of vulnerability. Ada yang juga tak suka, akan bahasa mudahnya menganjing lah. Mungkin KJ nak respon kepada reaksi-reaksi. Ya, jadi sebab tu I don't do feelings. Saya tak suka cakap soal perasaan saya. Saya tahu Syaril memang postmodern gentleman yang suka cakap tentang feelings. Not really. yang suka psychoanalyze, yang suka sama dengan rakan-rakan ada campfire, lepas tu nyanyi lagu-lagu tentang feelings dan sebagainya. I don't do that, dan small moment, man's man lah. I mean man's man. We don't talk about feelings, right? I mean small moment of vulnerability pada episod yang lepas pun telah dijadikan sebagai satu isu dan macam-macam lah, menganjing dan sebagainya. So I think Tapi KJ, like I said just now, it depends which reality you function in. And ada reality yang appreciate dan melihat itu sebagai satu keikhlasan, kejujuran seorang manusia. Yeah. I think, but seriously, I mean, saya agak saya bergurau tadilah. I didn't want to be insouciant about the issue. Waktu saya jadi Menteri Kesihatan, I was a big champion for mental health. In fact, saya telah tubuhkan National Centre of Excellence for Mental Health, yang sekarang ini sedang beroperasi di Cyberjaya. Dan saya berpendapat bahawa we have to talk about our issues. Saya berpendapat bahawa sangat penting untuk kita jangan simpan semua perasaan-perasaan yang negatif ini, dan sekiranya kita memerlukan bantuan, pertolongan, if we need help, ask for it. But saya juga berpendapat bahawa ada tempat dia juga, dan itu terpulang kepada masing-masing macam mana dia nak cari bantuan tersebut, how they want to seek for that kind of help. But for the purposes of politics, kita sebagai ahli politik, kita seolah-olah ada expectation, ada harapan bahawa we are not supposed to talk about feelings. Whatever it is that apa saja yang kita sedang merasai,
patut kita simpan saja, sebab ini adalah medan politik dan segala-galanya adalah adil. Everything's fair in war. So I don't know, maybe saya membesar dalam realiti politik tersebut, di mana saya pilih untuk tidak berbincang soal perasaan, dan itu bertentangan dengan nasihat saya sebagai bekas Menteri Kesihatan. Let me ask you this, KJ, kalau saya boleh menyampuk kejap. Do you feel, sekarang keluar sekejap, do you feel more at peace when you're out on a day-to-day level? Yes and no. We are doing feelings, aren't we? We are doing feelings without asking it directly. Without doing it directly. But okay. I mean, you gave an answer yes and no. But no, it's definitely yes for me, by the way. Okay. I'm like, my wife says I'm more pleasant to be around. My friends are happier with me. It's less toxic. Dalam politik ni, kalau hari-hari, the toxic environment is... Why am I not getting those vibes? What do you mean? You don't feel like I'm nicer to you? Oh, you mean... Okay, yep. But no, bagi saya yes and no. Yes, ya, macam Syaril sebutlah, I suppose kita di luar daripada gelanggang yang agak toxic ni. Dan I mean, let's call it for what it is lah. Politics anywhere, especially in Malaysia, is a toxic place. Ya, gelanggang yang toxic. So I suppose yes, but no also, because setiap hari you want to go back. Yeah, I mean, I'm looking at it and I'm thinking, I know how to fix that. So, yeah. So, I understand. so saya kena tenteramkan jiwa saya supaya tidak mau masuk balik dalam gelanggang terlalu awal. Okay, kita dah menyimpang jauh daripada soalan asal. Adakah antara satu option untuk balik fix things dan sebagainya adalah untuk buat parti baru? So Syaril, saya sejak beberapa minggu ni sedang melihat kepada option tersebut. Mungkin thanks for the invite. I texted you about it. You didn't reply. Did you? Yeah. Mungkin beberapa bulan sebelum ni saya agak berat sebab saya nampak pasaran parti politik ni dah agak tepu, saturated. Tapi saya melihat jika kita dapat permulaan yang kedua dalam politik ni, kenapa tidak permulaan itu atas on our own terms, really on our own terms. You sound like me now. Go on. Because kalau kita masuk mana-mana rumah, kita nak kena sesuaikan diri dengan adat resam rumah tersebut. Dan mungkin adat resam rumah tersebut, of course lah, tidak akan 100% apa yang kita nak. Kita masuk tempat orang kan. Macam UMNO dulu, walaupun saya tidak kesal dengan keputusan menyertai UMNO dan memilih UMNO, tetapi saya percaya Syaril juga, kita banyak terpaksa buat sesuaikan diri lah kepada keadaan adat resam dalam UMNO. So bila kita dah dapat peluang kedua ni, dan bukan semua yang dapat peluang kedua tanpa melompat seperti kata, maybe want to do it on your own terms. And yeah, fine, if you set up a political party, you can go the way of pejuang, sorry to say, hilang deposit and all that, people laugh at you and all that, but maybe you rasa lebih fulfilled sebab you did it on your own terms. Good for mental health. Yeah, and Imran Khan, when he started, he lost elections after elections. I mean, it's a cautionary tale now, obviously lah, because dia dah bergaduh dengan tentera di Pakistan, but he won eventually. Now, of course, now he's in trouble, but he won. So it may, mungkin kalau start parti sendiri, kita kena bersedia tidak menang beberapa pilihan raya. Then maybe one day, I don't know, who knows. Yeah. So secara ringkasannya is an option. It's an option. Saya tak nak tambah because that's exactly how I feel. Pada saudara Luqman Sufian Junaidi, it's an option. Shall we invite Luqman Sufian Junaidi? Ya, kepada menjadi live audience, kita sebut pada episod lepas. Ya, kita kata kita akan pilih beberapa responden ataupun beberapa individu yang tanya soalan untuk datang ke studio, keluar sekejap. So Luqman Sufian Junaidi, we can invite. Sure. Yeah. Okay, siapa lagi? Okay, Lindsay Talib tanya soalan, what happens now to GEG? Is there any chance that it will be enforced? Saya difahamkan Akta Kawalan Merokok
dan Kesihatan Awam akan dibentang di Parlimen. Akta yang saya rasa tidak jauh beza daripada akta yang saya telah sediakan bersama dengan Jawatan Kuasa Pilihan Khas di Parlimen pada penggal yang lepas ataupun pada Parlimen yang lepas. Tapi saya dengar ada usaha nak rujuk balik akta tersebut kepada satu Jawatan Kuasa Pilihan Khas yang baru pula. Tak apalah, saya rasa mungkin proses kerja dia nak make sure dapat persetujuan dan dapat meneliti peruntukan undang-undang tersebut. Tapi saya harap peruntukan GEG itu tidak digugurkan daripada undang-undang yang akan dibentangkan di Parlimen nanti, dan saya harap secepat mungkin ia akan dirujuk balik ke majlis dan akan diluluskan. Ya. KJ ada kesediaan tak andai kata GEG akan di-drop daripada bill itu? I think that's a possibility that... Ya, saya dengar akan ada decoupling, tapi saya rasa itu adalah pengkhianatan kepada perjanjian dan persetujuan bersama dengan NGO Kesihatan. Yang mana NGO Kesihatan pada asalnya langsung tidak setuju, iaitu vape di-regulate, maksudnya dihalalkan, diiktiraf, dan saya berjaya untuk convince mereka untuk terima regulation of vape sekiranya ada GEG. So that will be a violation of our agreement lah. Sure. Yeah. Okay. This is maybe we can also invite Lindsay Talib, reach out to Lindsay Talib. Siapa-siapa yang kita pilih ni kita boleh invite lah, ya. There's satu soalan yang menarik daripada Faris Nordin. It's light-hearted. Will KJ ever attempt a full marathon, and for SH maybe a half marathon? What do you think? Do you even know what a half marathon is? 21.5 kilometers. Not bad. Okay. All right. Will I attempt it? I will. Only because if I don't, you will mock me for life. I didn't see anything. You will. I didn't see anything. So I'll do it one day. I'll do it one day. Good. Yeah. Yeah. You've done it many times, yes? I've done it half marathon. Oh, you've never done a full? I've never done a full. Oh, I've done a lot of big talk. Somebody's not done 3 or 4 half marathons. Kali pertama saya buat half marathon was during the Ironman 70.3. So I never did a standalone half marathon. I terus buat half marathon masa the first time I did a half Ironman. Okay. The half Ironman you have to do you have to end it with a half marathon. Okay. I've never done a full marathon because saya risau lutut saya tak boleh tahan. I've had long-term chronic knee issues, but I think I would like to do it one day lah. Bucket list kind of thing. Yeah. Okay. I got to go one for you. Apakah pendirian saudara Syahril Hamdan sekarang? Tentang apa? Apakah pendirian saudara Hamdan sekarang? Siapa ni? Oh, Ammar. Ammar Ibiar. Apa pendirian saudara Syahril Hamdan sekarang? Secara keseluruhannya. Terlalu umum soalan ni. Jadi, tapi saya tak boleh mengelak. Kalau saya faham tafsiran lah apa yang cuba ditanya, saya punya view tentang politik dan apa yang saya nak buat lah kot. Pendirian saya ialah apabila saya digantung oleh UMNO, saya anggap saya ada hak untuk buat keputusan lah apa yang saya nak buat. Saya buat pendirian setakat ini untuk tidak rush. Saya nak fokus kepada kehidupan dan kerjaya di luar politik. Saya tidak ada langsung niat untuk bertanding dalam pilihan raya negeri, tidak ada niat untuk buat keputusan besar masuk mana-mana parti yang lain, dan saya mengharapkan bahawa ada option lah besok untuk saya buat keputusan bertahun-tahun akan datang. Jadi for me this period outside politics is a matter of years, not a matter of months. Jadi that is my stand at this point. Tapi mungkin saya boleh tutup jawapan ni dengan satu perkara yang sama macam KJ, and I hope I had something to do with what you said just now, which is whatever we do, we should do it on our own terms. I want to repeat what you just said just now, because that's important in life, and I've said this 2-3 episodes ago when I mentioned to you, KJ, don't live somebody else's life. Itu adalah pesanan untuk diri saya sendiri juga, untuk saya tak hidup berdasarkan expectation orang lain. Dan orang lain tu boleh jadi orang yang sokong saya, boleh jadi juga, with all due respect, KJ, you know, I cannot live what you want me to do. I have to do something that is right for me. And in this case, I want to take my time and decide what the best option is. Yeah, but cakap soal isu tersebut, saya rasa saya dah cuba jadi, excuse me for using this word, but a generous mentor to you. No, I mean, I'm being serious. Okay. In a sense that I think
I've allowed you to grow. Yeah. No, the only reason I'm looking at you that is not to doubt what you've said. Yeah. I'm waiting what you want to say. No. I mean, I'm in serious mode now. Yeah. You know? Okay. I think ramai mungkin yang tak tahu sejarah saya dengan Syaril, because saya tengok dalam ruang komentar tu banyak yang cakap tentang chemistry dan sebagainya. Saya berkenalan dengan Syaril waktu Syaril adalah seorang penuntut di universiti. So somebody spotted him, said, this guy could be the next best thing. Dan, well, took him under my wings, I suppose. But, I think you've gone on your own already. And that's good. Thank you. That's good. I don't believe that, bila kita jadi mentor kepada seorang itu, they should, like you said lah, live their lives according to what you want. Yeah. Eventually they have to go and do what they need to do. And it's a function of your confidence in yourself and your own leadership that you were able to do that. Because bukan semua pemimpin dan mentor akan izinkan perkara itu berlaku. Yeah. Ada orang yang akan nak kongkong dan dia nak control. The moment somebody buat lain sikit, dia akan anggap ini adalah ancaman. Yeah. Tapi setakat yang saya lihat, KJ terbuka untuk dan yakin kepada kemampuan dan sendiri. saya rasa itu satu perjalanan yang penting untuk Syaril ataupun siapa-siapalah yang kita asuh, yang kita jaga, sebab they have to make their own choices, they have to make their own mistakes and learn from it. Sure. And I think they become better leaders for it. For sure. Yeah? Okay, one more from you maybe. Okay. There's some feelings related one which I'll skip. Yeah, I think we got, Contohnya, how do you deal with failure? I think heavy. Enough feelings. Enough feelings. Daripada Ashraf Latifi, how much of data analysis was used in the last GE to help parties strategize? So, very good question daripada Ashraf. Great question. We can ask Ashraf to join us also. My sense, saya hanya boleh cakap dari segi UMNO, dan saya kebetulan ada dalam kepimpinan UMNO dalam penggal lepas yang menghadapi PRU 15. Not much. Mungkin itu starts to explain UMNO's dismal performance. Dan saya beri pandangan selepas kekalahan PRU untuk mengatakan kita perlu ada entiti seperti Invoke, kalaupun tidak seperti Invoke tapi mirip seperti itu, untuk mula menganalisa data dengan tahap yang lebih tinggi. Bukan mengambil data yang begitu mudah seperti mana jumlah pengundi, berapa orang pengundi bawah sekian-sekian tahun, kemudian diletakkan andaian-andaian yang terlalu mudah. Kalau kaum Melayu berapa banyak dekat PDM ni, kita boleh menang berapa besar. Dan saya pernah melihat, walaupun saya bukan lagi dalam kepimpinan UMNO dan dari gantung saya masih menghormati secret lah dalam war room UMNO tu, tapi secara umum saya rasa saya boleh share, the level of analysis itu terlalu elementary dan basic. Dia mengambil data-data secara makro, membuat andaian-andaian yang terlalu basic, kemudian spit out numbers lah. Kita boleh menang berapa kursi dan sebagainya. Saya rasa mungkin parti lain, terutamanya Pakatan Harapan, mempunyai cara penganalisaan yang lebih tepat, yang lebih mendalam. Mungkin kepakaran Rafizi contohnya diguna pakai untuk strategi pilihan raya dengan lebih baik lah, berbanding dengan at least UMNO. Tapi saya rasa saya setuju, tapi tak adalah dia punya ramalan pun 100%. Tak adalah dia punya public ramalan. We don't know what their private ramalan was. Whereas UMNO, I can say even privately, inside the secretariat dan war room, memang mereka menganggap boleh menang lah banyak kursi. Saya akan keluarkan kenyataan yang agak controversial, dan saya tahu mungkin akan dapat kecaman. Tapi sebelum itu saya nak sebut bahawa salah satu dari tulang belakang UMNO, dia satu-satunya tulang belakang UMNO yang saya sangat hormati dan sayang adalah wanita UMNO. Saya sayang wanita UMNO sebelum saya nak buat kenyataan ni. But I think the JR is obsolete. Kajian sikap yang dibuat oleh JR dah mula jadi semakin obsolete. Mungkin untuk pendengar yang tak tahu JR, JR adalah Jalinan Rakyat, adalah produk wanita UMNO, yang mana secara ringkas kerjanya adalah untuk survey dan juga membuat rating setiap pengundi dalam satu kerusi itu. Dan kerja itu, tugas itu dikuasai dan dipimpin oleh wanita di bahagian itu, di negeri itu, di Malaysia. Jadi setiap kerusi, setiap kawasan ada dia punya skor lah.
Berapa ramai pengundi putih, berapa ramai pengundi kelabu, berapa ramai pengundi hitam misalnya. Berapa ramai tak dapat dikesan. Berapa ramai yang TDK tak dapat dikesan. Dan dengan data itu mengatakan kerusi ni boleh menang, kerusi ni tak boleh menang, kerusi ni 50-50. Banyak yang bergantung kepada data daripada jalanan rakyat. Dan KJ mengatakan mungkin kaedah itu, kaedah di mana mereka boleh mengenali setiap individu itu bukan lagi kaedah yang boleh diguna pakai sebagai kaedah primary lah dalam politik. Kaedah JR ni dulu dipanggil K10. Dia asal usul dia adalah wanita-wanita cawangan di kampung. Dia akan pergilah ke setiap rumah, dia akan buat bancian. Saya rasa zaman dulu okey lah. Itu mungkin cara yang paling berkesan. Tapi sekarang ni dengan urban environment, dengan gated community, dengan condo high rise, I mean, it's impossible. It's impossible, tapi antara sebab kita ataupun JR tu dapat wanita mendapat tugas JR tu adalah komitmen ahli wanita. Of course. Yang macam KJ acknowledge adalah unrivaled lah dalam parti UMNO at least. Jadi adakah mungkin tugas baru, give them something else. Give them something else that has to do with banci, which boleh top up kerja-kerja lain yang dibuat oleh puteri ke oleh pemuda ke untuk buat bancian. Sebab identiti jalinan rakyat ni begitu dekat dengan wanita ni, walaupun kita bukan dalam UMNO ataupun dalam kepimpinan UMNO lagi, tapi macam saya pernah sebut, keikhlasan wanita ni memang tak boleh ditolok banding. Dan saya melihat sendiri, saya yakin KJ sebagai calon yang berkali-kali pun melihat sendiri, kita mungkin tak bersetuju dengan ramai orang dalam kepimpinan UMNO, tapi soal wanita kat bawah ni, apabila mereka betul-betul buat kerja, it's really sincere lah. Sure. And it's magical. Saya tidak mempertikaikan komitmen wanita. Saya rasa komitmen wanita UMNO terbaik. Saya just nak sebut metodologi itu. Saya rasa dah agak obsolete dan kena diberi tugas ataupun metodologi yang baru lah kepada wanita. Maybe last point before we close this episode, soal data ni, secara keseluruhannya KJ, would you agree that our politics is still quite impoverished when in terms of data analysis dan basically pendekatan kempen dan sebagainya masih lagi jauh berbanding dengan negara-negara lain. And therefore any party that manages to do better dan mencapai potensi data analytics ni can really make a difference and succeed beyond people's expectations. I think so. So maybe a new party could be based on that. Maybe. Last, Syarul Rosli beri 2 sebab kenapa anak muda perlu join UMNO. 1, Ashraf Wajdi. 2, Ahmad Maslan. Terima kasih. Thank you for listening to Keluar Sekejap. Okay, sebelum kita tutup episod KJ, I know that was your mic drop moment. You nak buat that to be your mic drop moment, but we can't, because kita kena ingatkan pendengar-pendengar kita bahawa minggu ini kita ada episod yang insyaAllah akan ditayangkan ataupun diterbitkan pada hari Isnin. Kemudian kita ada KS Live yang pertama. Sorry, bila saya sebut live ni bukannya live orang boleh tengok live tetapi kita buat depan live audience di Universiti Islam Antarabangsa UIA pada hari Khamis dan akan diterbitkan InsyaAllah pada hari Jumaat. Jadi itu plan kita. So second episode kita minggu ni keluar, biasanya Friday keluar Khamis, tapi dia akan keluar hari Jumaat untuk minggu ni. Untuk minggu ni. Dan kita memang excited untuk pergi UIA. Our first live audience, our first physical event di luar studio ini. Dan kita ada untuk meraihkan kita ada merchandise. Sebab selain daripada mendapat sponsor dan juga duit advertising YouTube yang tak seberapa ni, we are going for merchandising too. So kita ada baju KS Keluar Sekejap yang akan dijual pertama sekali di UIA nanti, and we will do it online as well. Selain baju, KJ maybe you want to show the mug. Ada cawan cawan KS, baju KS, dan mungkin ada lagi lah merchandise lain yang sedang diusahakan. So anybody who's interested, whether for a laugh ataupun memang ini bukan shop sendiri, sebab ada banyak yang komen kata dia orang nak merchandise. So please put money where your mouth is. Okay. Dan kita sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah menyokong dan terus menyokong Keluar Sekejap. InsyaAllah kita akan terus kupas isu-isu semasa dan isu politik dengan kaedah objektif dan adil. Assalamualaikum. Keluar Sekejap.